don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon daripada Datuk Syamsul, Setiausaha Politik, kepada Pihak Anwar Ibrahim tentang kenyataan Hassan Karim yang berkata ganti Zahid, jangan hanya tumpang dahan rapuh PH UMNO diberitahu. Ini saya baca daripada FMT. Terus detail sedikit tuan-tuan. Ahli Parlimen Hassan Karim berkata UMNO perlu ditayi wadah baru untuk mendapatkan 9 undi Melayu. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Syamsul. Dia akan kita komen macam biasa. Tentang pandangan-pandangan dari Parlimen sebagainya, saya fikir kita mesti ada bezakan antara pandangan peribadi sebagai ahli Parlimen atau pandangan parti. Okay. Saya fikir kita konsisten dari segi parti dan sebagainya. Baru-baru ni kita adakan pemukiman menteri-menteri kabinet. Dalam tu semua parti ada. Ya. Kemudian kita adakan pemukiman pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Ya. InsyaAllah selepas ini akan ada pemukiman pemimpin Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Kan? Ini proses lah, kan? Untuk kita mengambil satu pendekatan yang memahami antara satu sama lain. Soal pandangan Hassan Karim dan sebagainya itu dan kemudian dijawab oleh Fuad Zakasi. Pada saya setuju bahawa kadang-kadang ada baiknya pandangan itu tidak dikeluarkan kepada khalayak. Betul. Dalam satu istilah orang putih, you don't wash your dirty linens in the public. Betul. Kan? Kita harus selesaikan kecerdasan dalam. Tapi ini saya sebutkan tadi, itu kadang-kadang pandangan bersifat peribadi. Jangan dianggap pandangan peribadi itu dianggap pandangan parti. Pandangan parti itu ada hierarkinya, ada kepimpinannya. Saya nak ingatkanlah kepada kawan-kawan saya lah. Ini kawan-kawan dalam komponen. Kerajaan tahun 2024 ni di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar sedang fokus betul-betul untuk memperbaiki ekonomi. Okey. Jadi kita diffuse lah, kurangkanlah perkara-perkara yang tidak menjadi sumbangan yang positif kepada pembinaan ekonomi itu. Saya nak simpulkan dalam satu pantun. Ya. Oh. Kalau boleh jawablah. Sila. Cik Mak Maslan. Dan kalau ada kawan-kawan di luar sana yang boleh jawab pun bagus juga. Bagus juga. Kita tengok kan. Terbang kunang di tengah malam. Kunang. Okey. Kunang. Terbang kunang di tengah malam. Hinggap masuk di tiang seri. Tiang seri rumah tu, masuk dalam tu. Ya. Tangan kanan ajak bersalam. Apa maksud pisau di kiri? Oh. Tajam. Ni orang Melaka ni lain lah dok. Orang Melaka ni macam mana dah Orang Sarawak pandai juga. Saya orang Sarawak nak jadi Pemukun dia. Orang panggil pemukun dia. Sebab saya melihat pelayan-pelayan saya masih lagi Ya. tidak senang dengan kenyataan sebegitu. Sebab Ya. bagi kita, saya orang UMNO. Ya. Bila Presiden, bagaimana kalau Datuk? Ya. Bila orang mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu sebagai Presiden Parti. Bukan soal ini. Ya. Sebab saya kata ini bibit-bibit yang mereka mewujudkan polemik Ya. yang boleh memecah belahkan ukhuwah perpaduan. Betul. Sebab kita ada 18 parti tu. Betul. Tapi sekarang ni yang diserang teruknya UMNO. Betul. Dan dihadapkan dengan DAP. Dan hari ini PKR. Sebab saya, apakah Datuk saya bersetuju dengan saya bahawa ada usaha sekarang ni supaya membuatkan UMNO tu bosan, akhirnya berlaku perbalahan. Satu. Ya. Yang kedua, apabila DAP bosan, maka DAP pun keluar. Dan ini menghancurkan ukhuwah perpaduan dalam kerajaan Pakatan Harapan. Ataupun kerajaan perpaduan madani ini. Boleh Datuk jelaskan ni? Ini politik sikit doktor ya, kita tanya ni. Ya. Selepas peristiwa 13 Mei 1969, Ya. Dalam Tun Razak mengemukakan idea Barisan Nasional. Betul. Yang join pada ketika itu termasuklah PAS. Betul. Kan, untuk membina semula negara dan sebagainya. Jadi saya fikir selepas daripada krisis politik yang berpanjangan, selepas perubahan 2018 itu menyaksikan Barisan Nasional itu terbubar lah. Okay. Barisan Nasional itu dari segi semua parti terbubar, jadi masing-masing buat haluan. Ya. Dan jadi pembangkang. Kemudian berlaku krisis demi krisis. Nah, setelah itu berlakunya pilihan raya. Pilihan raya ini, rakyat Malaysia membuat keputusan untuk tidak memberikan peluang pada mana-mana parti, maka kita terpaksa cari jalan untuk bersama-sama. Kan? Pada saya, sama ada kita suka ataupun tidak, dia seolah-olah mengulang balik peristiwa 1970 itu. Selepas krisis berlaku gabungan untuk membentuk dan menyusun balik negara. Selepas krisis politik berpanjangan,
timbul satu gabungan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar untuk menyelesaikan permasalahan politik pada ketika ini. Jadi pada saya sebagai ahli parlimen yang matang, pimpinan-pimpinan yang matang, lebih baik kita melihat dari lensa itu, bahawa gabungan ini penting untuk mengeluarkan negara kita daripada masalah ekonomi, hutang dan sebagainya, untuk kita memberikan tumpuan sepenuhnya bagi memperbaiki negara ini. Jadi sudah pastilah musuh ni, kalau kita sebut musuh politik, dia ada di dalam, ada di luar. Kan? Yang di luar tu senang nampak. Betul. Yang di dalam ni kadang-kadang ada juga yang termakan. Musuh dan selimut. Musuh dan selimut, ada yang termakan cucuk-cucuk dan sebagainya. Tetapi sedarlah bahawa setelah 2022, ini peluang kita untuk menyusun semula negara. Organize balik, susun balik. Dari segi ekonomi, dari segi politiknya, melakukan reformasi dan sebagainya dalam sistem parlimen kita. Jadi banyak sebenarnya tugasan yang harus kita lakukan. Jadi pada saya, kita mesti ada keupayaan untuk sabar dan berjiwa besar. Kita lakukan ini untuk negara kita. Kan? Untuk keluar daripada masalah. Kita kan akui, negara kita ni ada banyak masalah. Betul. Kan? Jadi alhamdulillah, kita ada Perdana Menteri yang telah diuji dengan pelbagai masalah selama 25 tahun untuk memimpin. Jadi adalah wisdomnya. Okey, saya nak tambah tentang media sosial dan TikTok. Okey, kita kena terima hakikat tentang kebebasan media dan sebagainya. Kita lihat situasi di Amerika tentang TikTok. Ada beberapa negeri mereka mengharamkan TikTok. Di Canada juga ada beberapa tempat mengharamkan TikTok. Itu satu. Malah di China, kalau kita pergi, saya ingat Facebook tak ada. YouTube tak ada. Apa Mungkin ya. lagi? biasa kena dengan dia orang lah. Iya, betul. Mereka begitu tertekan sekali, tapi mereka boleh kawal sebab mereka ada political will. Sebab mereka tahu kalau tak dikawal jumlah penduduk China tu dekat 2 bilion dekat 2 bilion, bagaimana nak kawal? Tapi Apakah doktor bersetuju kalau saya katakan bahawa kerajaan Madani ini tidak mempunyai political will untuk mengawalnya? saya kira kena Let me ada be very sikap frank, yang very frank. Saya kira tindakan yang lebih tegas perlu dibuat. Kita boleh sebab saya kata mesti ada sempadan, mesti ada hadnya, mesti ada batasannya berteraskan undang-undang negara. Kalau dilanggar undang, memfitnah sesuka hati, kata pelbagai, cukup jumlah pelbagai, kesian Pak Lebay kena tipu yang kita lihat ini. Sebab ditipu, kemudian kita lihat bagaimana mereka memanipulasikan fakta, memanipulasikan foto, memanipulasikan kenyataan. Malah kenyataan di sana kadang-kadang dipusin. Seolah-olah kononnya lebih memihak kepada mereka dan sebagainya. Saya kira perlu lebih tegas. Tindakan sekarang ni agak meraihkan kebebasan, tapi pada sama mesti ada sempadannya. Berteraskan undang-undang dan sistem nilai kita sendiri. Tak boleh bebas sembarangan. Betul. Kan? Tak boleh sembrono. Tapi tak tahulah, saya melihat kadang-kadang ni kita mengundang malam ini, kita mengundang ketua politik pada Yang Amat Perdana Menteri. Pertama sekali, apakah kerajaan ini tidak mempunyai political will untuk bersikap lebih tegas lagi? Kan? Atau mungkin kerana terperangkap dengan janji manismu waktu musim pilihan raya dulu, kebebasan bersuara. Itu yang saya nak bertanya dengan ketua susah politik, apa pandangan saudara? Dia bila kita sebut soal demokrasi, soal kebebasan bersuara dan pandangan tadi, kadang-kadang kita terperangkap antara realisme, satu benda yang kita harus akui berlaku, dan juga idealisme. Ideanya itu ialah, idealisme besarnya ialah kita nak berikan kebebasan pandangan dan pendapat. Tapi reality check, kalau terlalu bebas sangat sampai boleh mengata apa saja, ianya tidak sihat untuk negara kita. memang. Sebab itu saya sebutkan tadi, saya percaya bahawa setiap orang bebas berikan pandangan dan pendapat. Tetapi dia mesti ada penanggungjawab. Dia tidak boleh cakap dan tidak bertanggungjawab terhadap apa yang dia cakap. Betul. Kalau dahulu kita lihat, tak ada social media, surat khabar. Surat khabar itu dia bila ada pengarang yang tulis. Betul. Kan? Jadi kalau pengarang itu silap, maka dia akan terbuka kepada saman ataupun tindakan-tindakan di dalam kadun kesesaan, undang-undang jenayah misalnya. Tapi sekarang ini itu masalah kita. Masalah kita ialah kita berdepan dengan satu keadaan mereka boleh berselindung di balik posting, Kebebasan bersuara.
posting-posting yang tidak ada penanggungjawab. Ya. Kan? Mereka bebas beri pandangan tapi tak ada penanggungjawab. Jadi kalau benda itu salah, benda tak betul, maka ianya menjadi beban untuk kita perjelaskan dalam keadaan mungkin sebahagian rakyat telah pun terpengaruh. Jadi pada saya percaya bahawa Menteri Komunikasi, sebab itulah Perdana Menteri membuat keputusan dalam merombakan kabinet tahun lepas, memisahkan Menteri Komunikasi dan Menteri Digital. Sudah pasti dengan harapan ke arah itu, mana Menteri Komunikasi harus melihat semula perkara-perkara yang berkaitan tentang komunikasi kerajaan kepada rakyat dan juga perkara-perkara yang membabitkan fitnah, fake news, misinformation dan disinformation ini. Sebab kita ada agensi. Kita ada satu Suruhanjaya. Yang mempunyai kuasa besar dan sebagainya untuk kita melihat balik hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang. Jadi tindakan sedang dilakukan. Bukan maknanya kita tak ambil tindakan, bro. Tindakan sedang dilakukan. Beberapa strategi sedang dirangka. Dan sebenarnya saya sebutkan tadi bahawa kita berdepan dengan satu realiti. Kita berdepan dengan satu realiti yang kadang kita nak timbang antara realiti politik dengan political ideas kita yang kita pegang prinsip dulu berikan pandangan bebas dan sebagainya. Jadi saya fikir beri sedikit masa, rombakan kabinet baru saja berlaku untuk kita berikan peluang kepada Menteri Komunikasi dan pasukan-pasukan yang lain bagi memukakan satu framework yang jelas untuk mengurus kebebasan memberikan pandangan dan kebebasan bersuara dalam negara kita. Okey. Doktor, kembali pada tajuk kita. Saya nak tambah sedikit. Mungkin tiba masanya juga pihak komunikasi, pihak kementerian menilai balik bekerjasama dengan pihak KDN, Kementerian Dalam Negeri, berapa kes yang sudah disiasat ataupun berapa kes yang diberi dibuat aduan tu disiasat, berapa kes yang dibawa mahkamah, berapa kes yang telah disabitkan. Ini penting dan berapa jarak yang dipanggil. Kadang kekecewaan, kita tahu kekecewaan rakyat ialah kes itu terlalu lama. Betul. 2 tahun dah lupa dah. Lebih-lebih lagi kes yang ada bentuk dari segi fitnah, perbohongan di melalui media sosial sangat lambat. Mungkin kita sementara Ketua Setpol ada ini, mungkin Perdana Menteri boleh sampaikan kepada Perdana Menteri bahawa kes itu perlu dipercepatkan. Bukannya 2 tahun, dah 3 tahun enggak. Orang part sendiri pun dah lupa. Orang yang mengadu pun dah 2 kali sudah mati dah. Ya. Doktor, saya Kita baca detail sedikit Hasan Karim daripada PKR berpendapat UMNO perlu diterima muka baharu, tidak hanya menumpang dahan Pakatan Harapan PH pimpinan PM Anwar Ibrahim yang dikunyai rapuh dalam berdepan PRU 16. Dalam keadaan sekarang, sukar selagi UMNO dipimpin Presidennya Zahid Hamidi, selagi Zahid Hamidi memimpin UMNO, orang Melayu sukar kembali menyokong UMNO BNPH, katanya kepada FMT. Itulah tuan kita ni, kalau Hasan Karim pening juga ni, boleh bergaduh. Kalau duduk dia keluar kenyataan yang menyerang sesama dalam gabungan kerajaan perpaduan ni. Jangan lagi kita ikut perangai dia. Kami terus menyokong kerajaan perpaduan Datuk Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.